叔叔阿姨、弟兄姐妹们，早上好。好。平安。平安。Selamat pagi, susu, ai. Pagi. Saudara-saudari semua, selamat pagi. Saya juga mengucapkan selamat pagi untuk susu ai yang ada di rumah yang mengikuti secara online. Shalom. 我也在这里跟在家里的阿姨、叔叔早上好。 Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. 我们很高兴今天早上我们可以来到上帝的家里一起来敬拜他。 Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. 我们要敬拜他，要赞美他。 Apakah semua punya sukacita? 是不是大家都有喜乐吗？有。感谢主，感谢主，基督哈。 Sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita mulai. 我们还没开始之前，我们先预备心。 Amin. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah pujian Jaliung Sung nomor 17 bagian depan. 我们大家在地，我们唱嘉陵颂前面的17首。 Kita nyanyikan 2 kali langsung ya, tidak ada interlude. 呀，我们唱2次，一次是中文，一次印尼文，没有没有功能。 Mungkin tadi waktu kita datang kita belum sempat kasih salam kepada teman-teman kita. Ya, 可能我们刚才我们还没有彼此问候。 Ya, kita memberi salam, kita katakan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. 呀，你们跟他们说早上好，上帝与你同在。 Kita akan menyanyikan sebuah pujian lagi nomor 56. 我们唱诗56首，人生下半场。 Hidup lebih indah pada paruh kedua kehidupan. 人生下半场过得更精彩。 Di dalam tangan Tuhan kita semua punya pengharapan. 在上帝的手中，我们都有盼望。 Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. 主已经应许我们不会离开我们。 Bangkitlah, jadilah terang. 我们起来成为光， Bangkitlah, jadilah garam. 起来成为盐， Sandar roh Allah, doa tiap hari. 靠着神的灵天天祷告， Engkau pasti menang.
你必能得胜。 Kita nyanyikan lagu ini dan sensia panjang, pote kensinjai. 我 Nomor 们的 56. 人生下半场过得更精彩。 Setelah bait pertama ada interlude ya. 历届以后有跟我们来pertama 一 ada 起 interlude. 在这唱曲。 Mari kita masuk ke dalam doa. 我们进入祷告。 主耶稣，我们感谢你的爱与恩典。谢谢主，今天早上我们有平安喜乐，身体健康，可以来参加家庭团聚。求主预备我们的心，也赦免我们的罪，让我们配得来到主跟前。我们要赞美主，要祷告，要读圣经，要听马丢斯基兰牧师讲道。求主帮助他，也帮助我们能够明白并有能力遵守，给我们力量，在生活中表彰你的爱。谢谢主，我们祷告以感恩，奉主耶稣的名求，阿门。Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita punya hidup yang terus memuliakan Tuhan. 我们感谢主，我们成为上帝的儿女，我们继续的来荣耀他的名。 Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Matius Tukiran dengan tema penyerahan, lepaskan genggaman kita. 我们在一下子要听到是由杜牧师来正道。 Kiranya kita boleh terus belajar hidup memuliakan Tuhan. 让我们的生活能够有神， Di dalam Tuhan kita punya pengharapan. 在主里面我们有盼望。 Jika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita boleh terus hidup baginya. 我们若把我们的生活交托给神，我们就会在他里面生活。 Mari kita nyanyikan lagu nomor 12, Isan Sien Keni, 12首一生献给你。 Hidupku bagiku. Dua kali juga. 我们唱两次。 我的心中主已到。
persilahkan Pendeta Nafis Tukiran yang akan membawakan firman Tuhan dan Musa Livia yang akan menerjemahkan. 我请杜牧师来正道，李牧师来翻译。 Sekali lagi shalom buat Bapak Ibu dan saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. 同神祝福的弟兄姐妹们平安。 Dalam bulan Agustus ini kita dipandu dengan tema penyerahan kedua, lepaskan genggaman kita. 我们8月份的主题是要交托，松开你的手。 Ini adalah salah satu topik yang sudah dibahas dalam Kanaan membaca buku selama beberapa minggu yang lalu. 在我们迦南堂呼吁大家要读书其中的一个主题。 Nah, kita terus mau menggumuli tema ini untuk menjadi refleksi bagi kehidupan iman kita. 那我们用这个主题呢来反思我们的信心。 Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita membaca dan merenungkan firman. 听到之前，我们来祷告。 Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada hari ini kami masih bisa datang menghampiri Tuhan dalam persekutuan KUI ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan akan menyapa kami melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan, untuk mengingatkan kepada kami pentingnya penyerahan diri dan sikap keterbukaan tangan kami untuk menyambut anugerah dan kasih dari Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayankan firman. Berkati setiap umat-Mu yang hari ini datang di rumah Tuhan maupun saudara kami yang lain yang mengikuti secara online di tempat tinggal masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita membaca dari kitab Ayub pasal yang pertama. 我们要读约伯记第1章。 Mestinya kita membaca secara keseluruhan mulai ayat pertama, tapi kita hari ini hanya membaca di ayat 20 sampai 22. 我们读20节到22节。 Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. 约伯记第1章20到22节，约伯便起来撕裂外袍，剃了头，伏在地上下拜，说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。在这一切的事上，约伯并不犯罪，也不以上帝为欲望的。” Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau terus mendengar, merenungkan, dan memperlakukan kebenaran firman dalam hidupnya. 我们读经到这里，思考上帝的话，行上帝的话的人是有福的。 Pada sekitar abad yang keempat sebelum Masehi, 主前4世纪的时候， ada seorang raja atau kaisar yang terkenal. 有一个很出名的国王， Nama raja itu adalah Alexander Agung atau Alexander the Great. 他名叫亚历山大大帝。 Dia adalah penguasa yang termasyhur pada zaman kuno. 他古时代呢是一个非常有权力的人。
raja ini dilantik, ada yang bilang umur 16, tapi ada juga yang mencatat umur 20 tahun menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. 代替他已经已故的爸爸呢做王，有的说是16岁，有的人说是20岁。 Dia juga adalah seorang yang cerdas secara intelektualnya. 他是一个很有知识、很聪明的人。 Dia selain dididik oleh ayahnya sendiri, dia juga dipanggilkan seorang guru filsuf yang bernama Aristoteles. 除了他爸爸养育他，还有一个很出名的哲学家亚里士多德来教育他、教导他。 Dia juga terkenal karena dia orang yang hobi untuk berperang, untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. 他是很喜欢打仗的人，去致富很多的国家。 Sehingga wilayah kekuasaannya dikenal sebagai yang paling luas sampai zaman sekarang ini. 所以他的国土非常的广大，直到现在。 Dia mulai dari Eropa bagian barat, 从欧洲西边， kemudian merambah ke Asia Tengah, 然后到亚洲中间， kemudian merambah lagi ke wilayah Asia Selatan, 然后亚洲的南边， kemudian juga meluas lagi ke wilayah Afrika bagian utara. 然后到非洲的北边。 Pendek kata bahwa dia benar-benar menguasai secara luas dari bagian-bagian 3 benua itu. 所以他掌管了3个大洲。 Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ada satu hal yang sangat tragis. 有一件很悲哀的事情， Dia yang masih muda, hobi berperang, kemudian waktu itu karena pasukannya atau tentara yang dipimpinnya itu satu persatu mulai kelelahan dan kangen dengan keluarganya di tempat tinggalnya. 他还年轻，喜欢打仗，但是呢，那些军队呢已经累了啦，一个一个就要离开他了。 Kemudian mereka satu persatu banyak yang mengundurkan diri. 因为他们想念他们的家属，所以就回家乡了。 Jadi program untuk meluaskan wilayah boleh dikata berakhir di situ. 所以他就停止了，不再到处去打仗了。 Walaupun dia masih punya ambisi besar untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang lain yang belum dikuasainya, 虽然他还有野心，还要去致富其他的地方， tetapi mau tidak mau dia harus pulang ke istana raja. 但是呢，没办法，他要回去他的王宫。 Nah, kemudian karena mungkin sudah terlalu stres, nggak bisa perang lagi, nggak bisa menguasai wilayah lain lagi, 因为可能不能出去打仗，又不能够去扩展他的国土， kemudian dia mengalami sakit keras yang akhirnya merenggut nyawanya pada usia yang masih sangat muda, yaitu 33 tahun. 后来他就生病了，病得很重，就死了，还要年轻，33岁。 Nah, saudara, satu hal yang sangat ironis, bukan? 是一件很讽刺的事 Orang 情。 yang begitu terkenal, gagah perkasa, tapi dia harus berakhir dalam usia yang masih muda itu. 他那么年轻，那么力壮，但是却死得这么早，33岁。 Ada kisah yang diceritakan menyangkut saat kematiannya. 有一个讲关于他死的事情， Karena selama sakit keras itu dia merentangkan tangannya berbaring merebah di tempat tidurnya begini. 因为当他生病的时候，他就伸开他的双手。 Kemudian keluarga dan para punggawanya tidak berdaya untuk bagaimana memasukkan peti ke dalam peti jenazah. 然后呢，他死了之后很难把他放进那个棺木里面， Karena tangan keduanya sudah dalam keadaan kaku. 因为2个手已经硬化了。 Kemudian para keluarga dan kerabatnya mengambil keputusan untuk melubangi kanan kiri dari peti jenazahnya. 所以他的家庭呢，就把那个棺木挖那个洞， Kemudian tangan keduanya masih terentang
keluar dari peti itu. 所以呢，他就在那个灌木里面，2个手是伸出来的。 Nah, saudara, apa yang mau dikisahkan dari merentangkan kedua tangan itu? 伸开双手的意义是什么呢？ Di satu sisi dia keluarga menyadari bahwa dia memang sudah tidak berdaya karena dia harus direnggut kematian. 家属要表达说，这个人已经没办法了，因为已经死了。 Tapi pada sisi yang lain, yang kedua, dia juga digambarkan dia masih punya ambisi besar ingin menguasai dunia ini, tapi dia harus terima dengan tangan kosong. 那另外一方面呢，就是说要表示他很有野心，还要去支付其他的国家，但是没办法。 Dia merentangkan kedua tangannya sampai mati dan dia dikuburkan dalam keadaan seperti itu. 那所以呢，后来他死就是这样的，把他埋 Nah, 葬。 ini sedikit kisah singkat dari Alexander the Great tersebut. 这是有一点有关亚历山大大帝的历史。 Nah, saudara, tema kita hari ini adalah penyerahan, yaitu melepaskan genggaman kita. 我们今天的主题就是要交托，要松开我们的手。 Lain Alexander, lain pula dengan seorang tokoh Alkitab yang tidak kita asing, yaitu Ayub. 那我们今天就从约伯的生平来说。 Tadi kita membaca bagaimana kisah Ayub dalam hidupnya. 我们读了约伯的生平。 Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang yang taat kepada Tuhan. 他是一个顺服神的人， Dia mempunyai hidup yang saleh dan punya relasi yang baik dengan Tuhan. 他很虔诚，他跟神的关系很好。 Dia punya keluarga baik-baik, punya 10 anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. 他也有个很好的家庭，有英俊的儿子，很漂亮的女儿。 Dia diberkati dengan keluarga yang sedemikian membahagiakan. 他的家庭很幸福。 Bukan hanya itu, 不止这样而已， dia juga diberkati dengan hasil bisnisnya yang dikelola secara baik. 而且他的生意也做得很好。 Dia menjadi seorang konglomerat pada zamannya. Dia punya kesuksesan di dalam bisnis peternakan. 他是一个富豪，他的农业做得很进步。 Dia punya lembu sapi yang jumlahnya ribuan. 他有成千上万的牛羊， Dia juga punya kambing domba yang jumlahnya juga ribuan. 他也有绵羊好几千只， Dia juga punya unta yang banyak sekali. 他有很多的骆驼。 Nah, itu tanda pada zaman itu orang itu sukses dan kaya raya. 这就是在那个时候是非常有钱的人。 Tapi ada satu peristiwa yang sangat tragis yang harus dia hadapi. 但是他要面对一件很悲哀的事情。 Dalam situasi yang singkat, sekejap saja, semua harta miliknya habis dijarah orang. 他在短暂的时间呢，他的产业被人家抢去了。 Bukan hanya itu, 不只是 anak-anak yang dikenal sebagai ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang setiap hari mereka happy-happy bersama saudara bersaudara, satu persatu mereka meninggal dalam keadaan bersamaan. 还有呢，他的英俊的儿子、美丽的、漂亮的女儿，在同样的一个时间都死了。 Bagaimana Ayub mensikapi peristiwa yang menimpa dirinya dan keluarganya? 约伯怎样面对这样悲哀的事情呢？ Kalau kita baca lebih lanjut dalam pasal kedua, dia sampai bukan hanya hartanya habis, anaknya habis, tetapi dia juga tubuhnya sendiri mengalami sakit parah karena luka-luka atau ada orang bilang katanya karena kusta. 那若是我们继续看第2章呢，不但是他的产业、孩子都没有了，连他的身体也生疮，有人说是麻风病。 Sampai istrinya sendiri pun ngomel-ngomel, kenapa kamu tetap tekun setia kepada Tuhan? Kenapa kamu tidak kutuki Tuhanan? 那连他的妻子也这样对他说：“为什么你还要敬畏神？为什么你没有做主你的神？” Dia sudah habis harta,
dia sudah kehabisan anak-anak kesayangannya, ya, dia juga sudah mengalami sakit yang sangat parah, belum lagi diomelin oleh orang dekatnya sendiri. 他已经失去了他的产业、孩子，然后身体也生疮，然后呢，他的太太还这样的讲他、侮辱他。 Secara fisik, secara mental, secara spiritual, dia mengalami penderitaan. 所以可说呢，他的身心灵都很痛苦。 Apakah Ayub patah semangat atau kehilangan kepercayaan kepada Tuhan? 那在这样的状况当中，是否约伯已经失望了，失去他的信心了？ Tadi ayat yang kita baca mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. 刚才我们所读的经文告诉我们说，赏赐的是耶和华，收取的是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。 Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. 我赤身出于母胎，也必赤身归回。 Dia mau menyadari sepenuhnya bahwa segala apa yang dia miliki, semua sumbernya adalah dari Tuhan. 因为他知道他一切所拥有的都是从神而来。 Tetapi yang menarik di dalam ayat 22 dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Tuhan. 在22节这样说呢，在这一切的事上，约伯并不犯罪，也不以上帝为欲望。 Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， mari kita belajar untuk meneladani iman yang ditunjukkan oleh Ayub ini. 让我们来学习约伯的信心。 Kita sudah dalam kategori bukan muda lagi, melainkan sudah lanjut usia. 我们已经不年轻了，我们是年长了。 Ada banyak hal yang kita perjuangkan dari masa muda dan kita dapatkan atau mungkin termasuk kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. 年轻的时候，我们一直在争取，可能赚到了，但是也有失败的时候。 Ada yang bilang bahwa usia kita ini sudah tergolong dekat dengan tanah. 那有的人说，这样的年龄也是靠近 Dan 地。 kita tidak perlu menolak proses alamiah ini. 我们不必拒绝这个自然的变化。 Pada suatu saat, cepat atau lambat, karena usia, karena kesehatan kita yang makin menurun, pasti kita akan selesai hidup di dunia ini. 有一天，因为年龄的缘故呢，我们也会结束在这个世界的生活。 Alexander Agung, usia 33 tahun, orang yang sukses di zamannya, dia juga mati. 亚历山大大帝，他虽然很成功，但是在33岁的时候，他也是走了。 Kita tidak tahu usia Ayub dipanggil Tuhan dalam usia berapa, 我们不知道约伯蒙主恩召的时候 tapi 是几 di 岁。 riwayat berikutnya, di bagian akhir dari kitab Ayub ini, dia membangun dari nol lagi kehidupannya karena dia tetap percaya anugerah dan kebaikan Tuhan yang masih memberi kesempatan kepadanya. 约伯相信上帝还给他机会，给他恩典，所以我们可以看见约伯记的最后一章呢，他还蒙上帝祝福。 Nah, kita sebagai umat yang beriman sama seperti Ayub beriman kepada Tuhan, 我们像约伯一样是有信心的人， ada sesuatu yang harus kita belajar untuk melepaskan dari genggaman kita. 有一件事我们要学习的，就是学习松开我们的双手， Kita menyadari hidup di dunia ini adalah sementara. 因为我们知道活在这个世界上是暂时的， Kita lahir tidak membawa apa-apa. 我们生不带来， Pada suatu ketika kita juga akan tinggalkan dunia ini tanpa bisa membawa apa. 然后有一天呢，死也不带去。 Mari kita lepaskan genggaman kita dari hal-hal yang masih mengikat dan membelenggu kita. 所以我们要松开那些绑住我们的东西。 Seperti Ayub mengatakan tidak berbuat dosa, dia tetap hidup di dalam kesalehannya. 像约伯，他生活没有犯罪，他过着一个虔诚的 Dia 生活。 merelakan semua yang berasal dari Tuhan, Tuhan berhak untuk mengambilnya kembali. 他说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。” Nah, kita juga diingatkan untuk tidak membawa dosa-dosa yang masih mengikat kita.
我们也要松开那些绑着我们的罪， dosa iri hati, 记恨嫉妒， dosa rasa dendam, 记恨 dosa kesombongan, 骄傲， dosa-dosa yang lain yang masih menguasai hidup kita dan emosi kita. 还有很多的罪绑着我们。 Mari kita belajar untuk mengintrospeksi diri secara terus-menerus. Kalau suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita dalam keadaan tangan terlepas, genggaman kita terlepas karena kita rela disambut oleh malaikat Tuhan. 所以我们要检讨自己。那来到那一天，我们被主接去的时候，我们已经松开了一切了。 Termasuk kesuksesan kejayaan yang pernah kita raih selama hidup kita. 包括我们已经得到的那种成功。 Suatu kali saya dipanggil oleh seorang ibu dari jemaat yang sudah lanjut usia. 有一天，有一个年长的信徒，他教我， Dia punya suami yang sudah lanjut usia juga, tapi dia belum seiman di dalam Kristus. 她的丈夫已经年长了，但是他还没有信主。 Pada waktu itu dia sudah sakit berbulan-bulan berbaring di tempat tidur. 他已经生病了好几个月了。 Pada saat-saat tertentu dia teriak-teriak histeris karena ada sesuatu yang seolah-olah mencekik lehernya. 好像有什么东西要捏着他的这个喉咙，所以他一直在喊。 Nah, menurut ceritanya dia dulu pernah mendapatkan sesuatu yang dikenal dengan orang menggunakan istilah jimat yang demi untuk kejayaan masa mudanya. 那就是他年轻的时候去找那些巫师，然后有那些符，为了能够成功。 Tapi ketika dia sakit, dia tidak berdaya untuk bisa mengembangkan bisnisnya lagi. 但是他生病的时候，他不能够再做生意了， Dia juga tidak bisa mempertahankan apa-apa yang pernah dia raih. 他也不能够拥有他一切去做他以前所拥有的一切。 Tapi dia juga harus menderita berbulan-bulan di tempat tidur. 他在床上躺着，很痛苦的生病。 Nah, waktu itu istri dan anak-anaknya memanggil kami pendeta dan tim pelayanan dari gereja. 所以呢，他的太太还有孩子就来叫我们去为他祷告。 Gereja keluarganya secara umum sudah merelakan dia terlepas dari belenggu penderitaannya itu. 他的家人已经预备好他们的心，就是要希望这个爸爸能够得做释放。 Dia meminta doa pelepasan, kata versi keluarganya. 呀，就是说家人叫我们为他做释放的祷告。 Nah, kami dari tim gereja mengajak untuk berdoa dan diselingi dengan nyanyian-nyanyian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. 我们教会的牧师一个团队就去为他祷告，然后唱歌，奉耶稣的名，靠耶稣的名必然得胜。 Ada kuasa dalam darah Yesus. 在主的宝血里面有能力。 Dan lambat tapi pasti akhirnya pelan-pelan si bapak ini yang sudah tua ini mulai bisa bernapas dengan lega. 所以呢，慢慢的看见他能够呼吸得更正常。 Kami mendoakan hasilnya bukan kesembuhan secara jasmani, 我们得到的呢，不是说他身体得做医治， tapi akhirnya dia lepas dari penderitaan karena dia mengembuskan nafas terakhirnya. 最后呢，他就出最后一口气。 Tapi keluarga merasa bersyukur karena dia tidak lagi menderita. 但是家人很感恩，因为他不再受苦了。 Dia punya penyerahan secara penuh kepada Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. 完全交托给掌管生命的主。 Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， mari kita belajar melepaskan genggaman kita dari kuasa apapun. 让我们学习松开我们的手，脱离那些捆绑我们的，无论是什么事， Termasuk kekayaan atau kegagalan kita.
包括我们的财富、我们的失败。 Kita rela kapan saja kalau Tuhan menyambut kita dengan tangan terbuka, kita menyambut panggilan itu. 如果什么时候神呼召我们呢？我们就松开我们的双手来领受上帝的呼召。 Tuhan memberkati kita semuanya. 上帝祝福大家， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Ya Tuhan, kami sudah belajar dari kisah hamba-Mu Ayub yang begitu setia, beriman, hidup saleh, hidup benar, hidup setia kepada Tuhan. Namun Tuhan juga izinkan dia mengalami situasi yang paling buruk dalam riwayat hidupnya. Tapi satu hal yang kami bisa belajar, dia tidak menyalahkan Tuhan, tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan siapapun. Dia tetap meyakini Tuhan baik adanya. Tuhan menjaga hidup imannya. Tuhan juga mengingatkan kepada kami untuk terus belajar setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. 感谢主，我们今天有神的话。 Terima kasih untuk Pendeta Emeritus Matius Tukiran yang sudah menyampaikannya dan Pendeta Lydia Novelia yang sudah menerjemahkannya. 谢谢杜牧师已经把神的话语传讲出来，也谢谢林牧师来翻译。 Hari ini kita belajar dari tokoh Ayub. 今天我们从约伯里面学习， Kita belajar meneladani iman Ayub. 我们学习效法约伯的模样。 Kita belajar melepaskan genggaman kita akan hal-hal yang duniawi. 我们要把在世界上的事情，我们要松开我们的手， Karena hidup di dunia ini adalah sementara dan tidak membawa apa-apa. 因为我们活在世界，只有暂时的，什么都没有带回去。 Mari kita lepaskan genggaman kita dari kuasa apapun. 我们把我们手松开，无论在什么情况下， Tidak membawa dosa-dosa yang masih mengikat kita dan menguasai kita. 也不让那些罪来捆绑我们。 Dan terakhir kita belajar introspeksi diri terus-menerus sampai suatu saat malaikat Tuhan menyambut kita ke dalam hidup yang kekal. 也让我们可以自我检讨，让 Menyambut kita dalam 等有一天我们天使来迎接我们。 Firman Tuhan sudah disampaikan, kiranya kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita. 神的话已经传讲出来，让我们可以效法要学习里面的神的话。 Mari kita mempersiapkan persembahan yang datangnya dari Tuhan, kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. 我们要举行奉献，让我们把最好的奉献给主。 Kita nyanyikan lagu nomor 6, 我们唱第6首《 奇妙的双手。 奇妙的双手》。 把奇妙的手传入宇宙。
上带领我们大家可以来到主的面前来敬拜主。在这我们的生活当中，主你保守我们，赐给我们健康，赐给我们的需要，让我们生活上没有欠缺。主啊，感谢主，今天我们有机会能够奉献给主，求你悦纳我们的奉献，成为教会的需要。主啊，谢谢你，我们将以下时间完全交托，求主带领，祷告交托是奉主你所祈求的。Amin. Silakan duduk. Mempersilakan Musa Lydia yang akan menyampaikan doa syafaat Muslimus selain baik. 我们同心祷告。慈悲的主，我们感谢赞美你。今天我们能够为做许多的事情来向你求。主耶稣，感谢你的看顾保护，给我们能够今天来敬拜你。主，我们这时候要为做病痛当中的弟兄姐妹祷告，特别为做杜师母，他伤风咳嗽，求神恩待怜悯医治，使他早日健康。我们也为做今天没有来的弟兄姐妹祷告，不知道他们是为了什么，也如果是因为生病，也求神的怜悯医治。为做已经来到我们当中敬拜的，来向你感恩，他们有一个喜乐的心，愿意到教会来敬拜你，你恩上加恩，利上加利，赐给他们健康。虽然他们来身体也有软弱，主啊，你是知道的，因为你知道我们的心，他的身体软弱你也医治。主，感谢你特别纪念到下个星期五，我们将要参加百良安区会的赞美会。主啊，我们大家都存着一颗喜乐的心，要去赞美你。求主你帮助我们在整个星期里面好好照顾自己，都健康，心灵的健康，身体的健康，才能够当天一起到蒙恩堂赞美你。感谢赞美主，也将教会，也将礼拜天的主日崇拜向你交托。你也帮助我们每一个人，也要来参加主日崇拜，来赞美敬拜主。主耶稣，我们将嘉陵团契的前途向你交托，你继续帮助我们，带领更多的弟兄姐妹来参加。感谢主，你也继续看顾美恩传道，她正在怀孕当中，你也帮助她，让她的胎儿和母体都蒙受主的恩，都健康。感谢主，听我们祷告，奉耶稣的名求，阿门。Kita tibalah di akhir ibadah kita pada siang hari ini. 我们要结束今天早上的崇拜会。 Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. 我们大家站立， Dengan sukacita kita akan menyanyikan lagu medley nomor 15 Cincang. 我们要唱诗，真正好。 Lalu dilanjutkan dengan nomor 17 bagian depan Ice Kesung Cane. 我们唱一切歌颂赞美，Segala puji syukur. Langsung, jadi lagunya langsung ya. Yang Cincang 2 kali, langsung sambung Ice Kesung Cane 2 kali. Untuk Bapak Ibu yang bisa bergerak ke depan, saya persilakan. Ayo, semuanya semangat ya.
Ya, saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita terus melepaskan genggaman kita dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu, Jumat depan tidak ada ibadah di sini.